Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Anda pernah dengar ucapan Mat Sabu? Kalau Anda pernah dengar ceramah Mat Sabu, Anda pasti kadang-kadang kita tergelap. Memang Mat Sabu adalah seorang pemidato yang hebat, pandai membuat lawak, pandai menarik perhatian, dan lebih daripada itu, beliau juga pandai mendidik dan membawa parti beliau menjadi parti yang semakin digeruni, yaitu Parti Amanah. Tetapi yang ini pun lucu juga. Ianya berkaitan dengan Perdana Menteri. Kata Mat Sabu, orang Melayu anak ramai, kaum lain susah nak jadi Perdana Menteri. Nak ulas perkara ini mudah, ada kebenarannya. Saya agak setuju dengan apa yang Mat Sabu cakap ini, yaitu orang Melayu anak ramai, kaum lain susah nak jadi Perdana Menteri. Kalau kita lihat, memang demografi di Malaysia, orang Melayu lebih ramai anak berbanding bangsa seperti China dan India. Orang China memang amat beramai antara mereka berkecenderungan mempunyai anak yang sedikit. Bahkan kadang-kadang pada usia yang sudah lanjut baru ada anak. Itu pun kita bersyukurlah kalau ada nampak orang Cina mempunyai anak lebih daripada 2 orang. Kadang-kadang paling ramai pun 3 atau 4. Dan ada juga yang hanya 1 orang anak. Berbanding dengan bangsa yang lain seperti yang disebut oleh Mat Sabu, yaitu orang Melayu, ada yang mempunyai anak paling sedikit 4 orang. Dan ada yang ramai sehingga 10 berbelas orang. Saudara-saudara sekalian, jadi adalah kebenaran apa yang disebut oleh Mat Sabu. Orang Melayu anak ramai, kaum lain susah nak jadi Perdana Menteri. Anda setuju dengan apa yang beliau kata? Kalau Anda setuju, tinggalkan dalam ruangan komen. Dan mungkin Anda ada pendapat lain. Mungkinkah Anda juga mahu supaya bangsa Melayu patut lebih ramai anak lagi? Saudara-saudara sekalian, ada banyak kebaikan, banyak anak sebenarnya. Dari segi penjagaan, ramailah yang bekerja sama menjaga, menolong ataupun menjaga ibu bapa lah, macam tu, gotong royong menjaga. Berbanding seorang saja, apabila ibu bapa sakit, kalau hanya seorang anak, siapalah nak dia berhubung, pusing-pusing dia saja, mesej diri sendiri, nak minta pertolongan pun diri sendiri. Jom kita tambah anak ramai-ramai. Kalau ramai anak, kebaikannya bolehlah berhubung dengan adik-beradik, minta pendapat dan sebagainya. Dari segi politik pula, kata Mat Sabu, susah kaum lain nak jadi Perdana Menteri kerana anak orang Melayu ramai. Isu Perdana Menteri bukan Melayu sengaja dimainkan pembangkang agar mereka dilihat sebagai pembela orang Melayu, kata Presiden Amanah Muhammad Sabu. Muhammad Sabu berkata perkara itu sudah ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan tidak perlu lagi diperdebatkan. Perdana Menteri bukan Melayu itu termaktub dalam perlembagaan, tetapi orang Melayu masih majoriti. Jadi kenapa nak bincang hal itu? Ia sengaja dimainkan untuk wujud persepsi, kata Mat Sabu. Orang Melayu semakin ramai beranak. Banyak orang Cina tak mahu beranak, kata beliau. Ia sengaja dimainkan bagi memerangkap minda rakyat supaya Perikatan Nasional dilihat yang menyelamatkan kedudukan mereka, yaitu orang Melayu. Ketika ditemui pemberita selepas merasmikan Konvensyen Pemuda Amanah di Kuala Lumpur hari ini. Hadir sama Ketua Pemuda Amanah, Hasbi Muda. Muhammad Sabu membayangkan isu tersebut terus dimainkan kerana pembangkang bimbang melihat sejumlah ahli parlimen mereka menyuarakan sokongan kepada Anwar sebagai Perdana Menteri. Selain itu, netizen juga menambah mengatakan bahawa ini adalah bola tanggung. Jadi mereka, Perikatan Nasional, membuatkannya sebagai satu modal baru politik mereka. Kata mereka, Perikatan Nasional dah kehabisan modal. Jadi apabila ada modal baru, yaitu isu Perdana Menteri ini, mereka pun gunalah modal tersebut. Sebelum ini, tokoh veteran DAP, Lim Kit Siang, membangkitkan kemungkinan untuk individu bukan Melayu dan Perlembagaan Persekutuan tidak menghalang perkara itu. Namun, ia mengundang kritikan sejumlah pihak.
Semalam Anwar juga berkata serangan itu adalah tidak wajar untuk mencadangkan perlembagaan dipindah agar hanya orang Melayu boleh dilantik menjadi Perdana Menteri. Anwar kata itu hanya mahu mengapi-apikan keadaan. Dan pihak yang mencadangkannya tidak memahami konsep sebenar perlembagaan persekutuan. Sementara itu dalam ucapan perasmian konvensyen, Muhammad Sabu menyuarakan keyakinan kerajaan perpaduan akan terus dipilih untuk mentadbir negara dalam PRU akan datang. Dia berkata ini kerana gabungan yang membentuk kerajaan iaitu PH, BN, GPS, GRS masing-masing memiliki sokongan kuat di negeri yang ditadbir mereka. Kita ada vote bank di Sabah, Sarawak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan dan Pulau Pinang. Bila kita lihat perkembangan politik dan suasana di negeri-negeri ini, insya Allah kita akan dapat cukup majoriti untuk bentuk kerajaan pada PRU 16, katanya lagi. Menjengah beberapa komen netizen di Malaysia kini dalam isu ini, ada beberapa komen yang boleh kita ambil perhatian, yang menarik perhatian kita. Antaranya, Adam Ninggau kata, memang betul kita perlu melihat perlembagaan. Kata seorang lagi, anti apa nama dia ini, dia kata banyak dalam gua pas lagi, kata beliau. Violet Bird pula, Mat Sabu cakap betul, kalau orang Melayu tak faham lagi, memang orang Melayu tak layak memerintah Malaysia, kata Violet. Kata Redvu kata, Melayu-Melayu apalagi nak jadi. Rafizi kan dah buat inisiatif balik kampung tanam jagung, kata beliau. Aduh. Green Lama pula sokong Tok Mat Sabu, kasih hentam itu pas sampai tinggal kosong kerusi, kata Green Lama. Apa pendapat kamu semua tentang isu ini? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Dipetik daripada ulasan Malaysia kini, ketika Muhyiddin jadi spin doktor. Ditulis oleh Muhammad Hanifa Maidin. Berita di portal FMT bertajuk Political Changes mean Malay Perdana Menteri not granted now, says Muhyiddin. Menarik perhatian saya untuk memberikan sedikit ulasan. Saya sedang sibuk dengan tugasan lain, lalu berhenti sejenak untuk menulis komentar ini. Reaksi spontan saya apabila membaca kenyataan Muhyiddin tersebut adalah jelas. Muhyiddin penuh sedar bahawa isu adakah perlembagaan menjamin Perdana Menteri mesti di kalangan orang Melayu wajar diputar belit bagi mewujudkan keresahan di kalangan orang Melayu, iaitu para pengundi deposit tetap Parti Bersatu. Dari segi pengamal politik berideologi Machiavellisme, sudah tentu isu sebegitu amat wajar diputar belit atau perlu dispin. Orang politik kata ia bola tanggung. Hatta Parti PAS yang mendakwa ia parti Islam juga sependapat dengan pemimpin Bersatu. Meskipun satu waktu dulu PAS pernah bermuktamar dengan slogan menggempur pemikiran Asyabiah. Soalan pada PAS, bagaimana jika Perdana Menteri itu Cina Muslim dan bertakwa dan tidak korup? Dari sudut politik, spin doktor atau spin master adalah mereka yang pakar dalam membangunkan mesej yang ada elemen menipu dan mengelirukan. Kenyataan veteran DAP Lim Kit Siang hakikatnya jelas dan tidak berbelit, iaitu perlembagaan persekutuan tidak meletakkan syarat bahawa Perdana Menteri mestilah orang Melayu. Muhyiddin juga faham dan sedar fakta itu. Justru ia bukan isu, tetapi diputar sebegitu rupa bahawa kononnya di Malaysia kini sudah tidak ada lagi jaminan bahawa Perdana Menteri mesti di kalangan orang Melayu. Meski Perdana Menteri orang Melayu, meskipun Melayu yang merosakkan bangsanya sendiri. Tidak cukup dengan putaran itu, diputar lagi bahawa kononnya dengan adanya kini undang-undang anti lompat parti mengakibatkan ahli politik, ahli parlimen khususnya,
kini terikat dengan keputusan parti dan tidak boleh melawan keputusan parti. Hatta sekiranya parti bersetuju untuk calon Perdana Menteri di kalangan bukan Melayu. Soalannya, bukankah Wakil Perikatan Nasional PN ada dalam jawatan kuasa yang terlibat menggubal undang-undang anti lompat parti? Saya terlibat juga mewakili amanah. Mengapa saya tidak pernah dengar Hamzah Zainuddin dan Taqiyuddin Hasan, Wakil Perikatan Nasional, hujahkan macam Muhyiddin hujah? Adakah hujah Muhyiddin sekadar afterthought atau selepas fikir? Seakan sedar kerapuhan hujah itu, diputar lagi bahawa meskipun Agung Raja Melayu ada budi bicara untuk melantik Perdana Menteri, budi bicara itu tidak mutlak berdasarkan perlembagaan. Soalannya ialah, adakah Muhyiddin mahu ganti daripada konsep raja berperlembagaan kepada konsep raja mutlak? Amat malang politik di Malaysia, selalu diwarnai dengan politik perkauman yang sempit, dan yang lebih malang lagi, setengah daripada ahli politik di Malaysia lebih cenderung untuk menakutkan para pengundi daripada mendidik mereka. Kenyataan Lim Kit Siang itu, jika tidak diwarnai oleh politik perkauman sempit, sebaliknya dicat dengan politik gentlemanship, tiada apa yang perlu digusarkan. Ya, benar, dalam perlembagaan memang tidak dinyatakan bahawa Perdana Menteri wajar orang Melayu, tetapi dalam tradisi perlembagaan adanya konsep constitutional conventions, iaitu tradisi amalan perlembagaan di mana tradisi itu mengesahkan bahawa Perdana Menteri di Malaysia wajar dilantik di kalangan ahli parlimen Melayu. Ditulis oleh Muhammad Hanifah Maidin, mantan ahli parlimen Sepang. Saudara-saudara sekalian, beberapa komen daripada netizen berkait isu ini. Dari Green Lama 7261 kata, tak usahlah dipanjang-panjangkan. Kita pun tahu itu semua taktik mau kasih panas oleh mantan Perdana Menteri. Tebuk atap. Kecewalah tu, kata beliau. Red Patriot 2782 pula menulis komen, semua orang boleh baca bahawa dalam perlembagaan persekutuan dinyatakan dengan sangat jelas akan kelayakan-kelayakan tertentu yang perlu dipenuhi sebelum pelantikan Perdana Menteri Malaysia. Apa yang dinyatakan oleh Lim Kit Siang hanyalah membaca apa yang disebut di dalam perlembagaan yang sebenarnya. Bukan isu pun, melainkan bagi pihak-pihak atau puak-puak sebelah sana yang ada perasaan inferior complexity dan menganggap Malaysia ini hak mutlak puak mereka dan wajar pemerintahan dipegang oleh mereka walau kalah dalam PRU. Green Rabbit 981 menulis, kata dia, dalam PAS kan ada kelab penyokong Cina kan, bagilah depa Perdana Menteri lah. Ada berani, kata Green Rabbit. Saudara-saudara sekalian, itulah dia isu yang panas kali ini datang daripada ulasan Muhammad Maidin Hanifah ketika Muhyiddin jadi spin doktor. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.